اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ni kita sambung ayat 173. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Perumpamaan ataupun misal orang-orang kafir yang tidak menerima kebenaran atau yang hanya mengikut nenek moyang mereka tanpa ada ilmu, tanpa ada pengetahuan. Perumpamaan mereka ini samalah seperti haiwan yang dipanggil oleh penternak dia ataupun penjaganya, dan haiwan itu tidak mendengar kecuali setakat duaan, seruan yang tidak difahami, ataupun nidaan, duaan, panggilan, nidaan, seruan. Kita dah sebutkan beza antara duaan wa nida'ah. Duaan, seruan yang khusus. Nidaan, panggilan yang umum. Ataupun duaan adalah panggilan untuk yang dekat, dan nida' untuk panggilan yang jauh. Kemudian Allah berkata sebabnya ialah mereka itu summun. Mereka pekak, bukmun, bisu, dan umyun, buta. Dan mereka tidak berakal. Pengajarannya yang pertama, mereka yang suka mengikut nenek moyang mereka tanpa ilmu, perumpamaan mereka samalah seperti binatang ternak yang hanya mengikut tuannya tanpa memahami apa yang diseru oleh tuannya. Kadang-kadang seruan itu baik untuknya, kadang-kadang seruan itu mudarat untuknya. Yang kedua, mereka yang suka mengikut sesuatu
secara membetatuli adalah mereka yang malas berfikir. Adalah mereka yang malas berfikir. Dan mereka ini sama sahaja seperti orang yang pekak, bisu dan buta. Yang ketiga, orang yang beriman hanya mengikut apa yang diturunkan oleh Allah sama ada Al-Quran ataupun Sunnah, dan mereka akan menolak apa saja amalan nenek moyang mereka sekiranya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Okey, ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makalah apa yang baik daripada apa yang kami beri rezeki pada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, dan bersyukurlah hanya kepada Allah sekiranya kamu benar-benar hanya beribadat kepadanya. Pengajarannya pertama, kelebihan dan keutamaan iman. Kelebihan dan keutamaan iman bagi manusia. Yang mana Allah menyeru dengan nama wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan kemuliaan orang-orang yang beriman. Yang kedua, setiap orang yang mengaku beriman, ada tuntutannya. Yang wajib dilaksanakan sebagai bukti keimanannya, dan ada larangan yang wajib ditinggalkannya. Yang ketiga, sesiapa yang tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah bukti dia tidak beriman kepada Allah. Yang ketiga,
Yang keempat, wajib makan yang halal dan baik sahaja yang telah Allah rezekikan kepada setiap manusia. Yang kelima, rezeki setiap manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah lah pemberi rezeki. Manusia hanya perlu berusaha. Manusia hanya perlu berusaha dan bersyukur kepada Allah setiap kali mendapat rezeki daripada Allah. Yang keenam, kewajipan yang paling besar bagi setiap manusia bukan mencari rezeki, tetapi beribadat sepenuhnya kepada Allah. Yang ketujuh, semua rezeki adalah daripada Allah. Semua rezeki adalah daripada Allah. Maka sesiapa yang ingin mendapat rezeki, hendaklah dia mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari manusia. Yang ke-8, sesiapa yang ingin menambahkan rezekinya, maka hendaklah dia menambahkan ketaatannya kepada Allah. Kerana Allah berjanji, sesiapa yang bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambahkan rezekinya. Dalam braket surah Ibrahim ayat 7. Tulis dalam braket surah Ibrahim ayat 7. Yang ke-9, punca manusia berada dalam musibah atau masalah ialah tidak beriman dan tidak bersyukur kepada Allah. Tidak beriman dan tidak bersyukur kepada Allah.
Dalam braket tulis surah An-Nisa ayat 147. Ini dalil lah. Surah An-Nisa ayat 147 dalil semua masalah manusia berpunca daripada tidak beriman dan tidak bersyukur. Yang ke-10 kan. Syukur ialah mentaati setiap perintah Allah. Dan tidak semestinya mengadakan kenduri kesyukuran. Okey, cukup lah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Ayat malam ni, kaitan ayat malam ni dengan ayat sebelum ni sangat jelas. Iaitu kalau ayat sebelum ni Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah apa yang baik dari apa yang Allah beri rezeki pada kamu. Jadi ayat 172 sebelum ni Allah perintah orang beriman makan. Jadi ayat tu umum, suruh makan apa saja yang baik. Soalan dia, tak ada ke benda yang haram? Adakah semuanya halal? Semuanya tayyib? Jawapannya ayat malam ni. Jadi ayat malam ni ialah Allah nak mengecualikan ada benda yang haram yang tidak boleh dimakan. Apa dia tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittarra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innama, sesungguhnya hanyalah harrama, dia telah mengharamkan. Apa makna mengharamkan? Harrama ni mana melarang, menghalang. Di sini yang mengharamkan siapa ni? Allah. Jadi di sini ada pengajaran. Apa pengajarannya? Sama juga ayat yang Allah sebut pasal jual belikan dalam surah Baqarah. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Ini Allah sebut Allah. Allah telah menghalalkan al-bay', jual beli, wa harrama, dan Allah mengharamkan riba. Di sini dia telah mengharamkan ke atas kamu. Jadi perkataan harama tu menunjukkan apa? Hak yang boleh mengharam ataupun menghalal sesuatu hanya hak Tuhan sahaja. Nabi Muhammad pun tak boleh. Maka sesiapa yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, dia telah mengambil hak Allah. Dia telah membuat satu perbuatan yang sangat besar dosanya, iaitu mengambil hak Tuhan. Kalau Nabi pun tak boleh, maka orang lain lagi tak boleh. Bahkan bila Nabi mengharamkan sesuatu yang halal, terus ditegur
oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti dalam surah apa? Apa yang Nabi haramkan, benda yang halal. Terus turun ayat Allah melarang Nabi. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa kamu tuharrim, mengharamkan ma ahallallah, apa yang Allah telah halalkan. Jadi kalau Allah dah halal, kamu walaupun Nabi tak boleh mengharamkan. Apa yang Allah haram, kamu tak boleh menghalalkan. Jadi hak mutlak Allah menghalal dan mengharamkan. Okey. Sebab itulah kita belajar semalam antara sifat syaitan apa dia? Antara peranan syaitan. Peranan syaitan apa dia? Satu, innama ya'murukum bisu. Dia selalu suruh kita buat as-su, dosa. Dosa kecil. Yang kedua, al-fahsya. Perbuatan keji, dosa besar. Yang ketiga, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan akan sentiasa menghasut kita supaya kita bercakap apa yang kita tidak ada ilmu. Termasuklah kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan. Ini kita mengambil hak Tuhan. Bila kita pandai-pandai cakap yang ni halal, yang ni haram, kita dah terhasut dengan hasutan syaitan. Okey? Jadi hak mengharam ialah Allah. Allah kata apa? Dia telah mengharamkan ke atas kamu. Al-maitah. Maitah pada? Bangkai. Allah sebut dalam ayat ini umum. Tapi dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah sebut bentuk-bentuk maitah, bentuk-bentuk bangkai. Apa dia? Cuba buka surah Al-Ma'idah. Ini dia panggil ayat ditafsirkan oleh ayat Al-Quran. Apa dia? Wal munkhaniqatu. Makna binatang bangkai itu apa dah? Antara bentuk binatang yang jadi bangkai ialah munkhaniqah, yang tercekik. Dia mati sebab tercekik kan? Itu bangkai. Yang kedua? Wal mauquzatu, yang dipukul lah. Kemudian yang ketiga? Wal mutaradiyatu, yang jatuh daripada bangunan tinggi mati. Bangkai, tak boleh makan. Yang keempat? Wan natihatu, yang ditanduk oleh binatang lain. Kambing tanduk kambing seekor lagi, mati. Tak boleh makan, bangkai. Yang kelima? Binatang ternak yang dimakan oleh binatang liar. Katalah harimau makan kambing. Tinggal separuh. Boleh tak kita makan yang separuh tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bangkai. Apa sebab dia jadi bangkai? Sebab dia dimakan oleh tetapi ada sambungan tu. Kecuali binatang yang dimakan oleh binatang liar masih bernyawa, kita sempat sembelih, boleh makan. Ada nyawa-nyawa ikan kan, kita sempat sembelih, boleh makan. Okey. Jadi surah Al-Ma'idah menghuraikan jenis-jenis bangkai. Okey, hadis Nabi pula menghuraikan lagi, iaitu ada bangkai yang halal. Walaupun bangkai, tapi boleh makan. Iaitu dua. Satu ikan. Nabi kata, uhilla lakum al-maytatani. Uhilla lakum al-maytatani. Ini maitah, bangkai. Kalau maytatani, dua bangkai, tapi halal. Apa dia? Ikan dan belalang. Sebenarnya, okey, kalau kita sebut ikan, sutong boleh makan tak? Boleh. Mana dalil? Tadi sebut ikan. Ada satu lagi hadis sahih. Sahabat duduk kat laut, jadi ada air sedikit saja. Air itu cukup untuk minum. Kalau dia guna untuk buat benda lain, wuduk apa semua ke, tak cukup. Jadi dia tanya Nabi, air laut tu boleh tak digunakan untuk berwuduk? Halal tak? Nabi jawab,
At-tahuru ma'uhu, suci airnya, al-hillu maitatuh, dan halal bangkainya. Itu umum. Makna bukan ikan sajalah, sotong, udang. Okey. Okey. Dan kalau ikut mazhab Syafi'i, semua sekali, semua bangkai yang daripada laut boleh makan, kecuali yang ada dalil lah, seperti buaya, katak kan, ular, ada juga ular daripada laut kan, ikan paus yang ada taring, tak boleh. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, mana-mana binatang yang bertaring ataupun burung yang kaki dia apa dia panggil? Dia makan menggunakan kaki. Itu tak boleh makan. Okey? Jelas ah? Kemudian apa lagi yang haram? Waddam, dan darah. Darah pula, adakah kalau ikut ayat ni seolah semua darah haram? Tapi adakah semua darah haram? Ada tak darah yang halal? Halal dimakan. Okey, ayat ni Allah tak kata diharamkan ke atas kamu bangkai makan. Haram makan. Allah tak sebut makan. Dari mana kita faham yang diharam tu ialah makan? Dari mana kita faham? Ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni cakap apa? Wahai orang beriman, makanlah apa yang baik. Tiba-tiba Allah kata haram. Haram apa ni? Haram makan. Okey, dam, darah. Nabi sebut juga, dihalalkan bagi kamu al-maitatani wad-damani. Wad-damani. Dan dua darah. Dua jenis darah. Tengok hadis menghuraikan ayat Quran. Sebab itulah wajib kita ambil Quran dan hadis. Ada setengah orang, dia kata, kami nak beriman dengan Quran je. Maka dia tak akan dapat penjelasan yang detail. Kan? Okey, apa makna dua darah yang halal? Apa tu? Hati dan limpa. Hati dan limpa tu sebenarnya berasal daripada darah. Iaitu halal. Dan darah ni pula yang haram ni Allah huraikan juga dalam surah Al-Maidah tadi ayat 3, iaitu ad-damu al-masfuh. Ad-damu al-masfuh. Apa makna masfuh? Darah yang mengalir. Jadi yang Allah haramnya apa dah? Darah yang mengalir. Yang ni pula kenapa halal? Sebab tak mengalir. Hati dengan limpa mengalir tak? Tak, dia dah beku kan. Begitu juga darah yang melekat kat, bila di sebelah kambing ke lembu, masih ada tak darah kat leher dia? Kalau kita termakan, halal ke haram? Halal. Sebab dia tak mengalir. Kadang-kadang kita makan ayam kan, ada darah melekat kat tulang kan. Makan-makan, ada darah. Halal tak makan darah tu? Ada dalil? Sebab dia bukan dam al-masfuh. Jadi kenapa tak boleh makan darah mengalir ni? Sebab itulah kena sembelih. Supaya apa? Sebab itulah bangkai tu tak boleh makan. Sebab dia tak disembelih. Bila tak disembelih, ada tak darah mengalir dalam badan dia? Yang tu haram tu. Dan sebab itulah bila disembelih ikut cara Islam, darah mengalir dah keluar, maka boleh makan. Boleh faham? Tapi ada binatang yang mati bukan sebab dia sembelih, tapi boleh makan. Apa dia tu? Bukan ikan. Bukan ikan. Anjing yang bukan anjing yang boleh makan tu. Binatang yang diburu oleh anjing yang diajar. Dalam surah Al-Maidah ayat 4 dah. Allah kata mana-mana binatang yang diburu oleh anjing dan anjing tu diajar betul-betul lah. Kalau kita kata pergi, dah pergi. Kita kata berhenti, berhenti. Dan dia kejar binatang beruang tu bukan untuk dia. Buktinya apa? Lepas tangkap dia tak makan. Kalau lepas tangkap dia makan, bangkai.
Sebab mana dia tangkap untuk dia, bukan untuk tuan dia. Okey, lepas tu Allah kata apa? Bila dia terkam binatang buruan, dan tuan dia syarat dia sebelum dia lepaskan aja dia baca bismillah. Kemudian anjing tu dapat tangkap binatang buruan dan mati. Tak disembelih. Halal. Halal. Perlu tak disembelih? Nak sembelih apa lagi benda tu dah mati? Kalau hidup boleh sembelih lah. Kalau hidup boleh sembelih lah. Kemudian perlu tak basuh? Sebab dia digigit oleh anjing. Perlu tak basuh 7 kali, sekali dengan tanah kan? Perlu tak? Tak perlu. Kalau ikut dalil daripada surah Al-Ma'idah, tak perlu. Ustaz ni digigit oleh anjing ni. Kan kita belajar kena samak 7 kali. Tak, Allah kata makan halal. Jangan lebih pada Tuhan. Okey. Walahmal khinzir, dan yang ketiga lahm. Apa dia lahm? Daging apa ni? Daging khinzir. Khinzir apa mana Melayu? Orang Melayu tak boleh sebutkan babi. Dia sebut apa? Alif ba-ya. Pada makna dia sama je. Okey, ayat mengatakan daging babi. Lemak halal tak? Lemak. Tapi Allah kata daging. Mana ada kata lemak? Iyalah, Allah sebut tak laham. Laham daging. Ada kaedah bahasa Arab. Allah sebut yang biasa ada pada babi itu daging lah. Jadi Allah sebut yang kebanyakannya, dan bila sebut yang kebanyakan iaitu daging, dia merangkumi semua sekali. Lemaknya, kulitnya, telinganya, tulangnya, bulunya, semua sekali. Haram. Haram apa ni? Makan. Kalau sentuh, kesentuh. Tak jadi najis. Tak perlu sama 7 kali. Tak. Oh, anjing. Ada dalil lah. Ni ulama beza pendapat. Kalau ikut dalil, yang kena samak tu dia bukan samak sebenarnya. Samak tu makna lain. Dalam bahasa Kamus Dewan, sartu. Sartu tu makna basuh 7 kali, sekali dengan tanah. Dia samak ni, dia kulit binatang, dia cuci bersih apa, taruh garam, dan akhirnya kulit binatang tu boleh jadi bersih. Itu sebenarnya dinamakan proses samak. Adapun yang basuh 7 kali, sekali dengan tanah, dia panggil sartu. Okey? Jadi makan daging babi haram, tapi sentuh ulama beza pendapat. Ada kata kena sama, ada kata tak. Sebab yang dalil kena sartu tu adalah khas untuk anjing. Okey. 1, 2, 3, 4. Wama uhilla, dan apa yang uhilla apa mana? Uhilla ni mana menjerit. Orang jahilah bila dia sembelih apa-apa binatang, dia menjerit. Istihlal. Dia menjerit apa? Ini sembelihan untuk Tuhan Lat. Ini sembelihan untuk Tuhan Uzza. Itu dia panggil. Jadi Allah kata yang keempat haram ialah apa yang disembelih dan disebut dengan kuat li ghairillah, bukan untuk Allah ataupun selain daripada Allah. Dia terjemah apa tu? Uhila ni sebenarnya bukan disembelih. Dan apa yang tak apalah, dia ambil maksud dia disembelih dan disebut dengannya selain Allah. Jadi bangkai. Walaupun yang dia sebelah tu adalah kambing.
Kambing halal tak? Tapi kambing tu bila dia menjadi halal dengan hanya sebut bismillah. Tapi kambing tu halal boleh jadi bangkai bila tak sebut bismillah. Dia ada berbagai-bagai bentuk yang boleh menjadikan binatang yang halal boleh jadi bangkai. Salah satunya apa dia? Bila dia sembelih dia tak sebut nama Allah. Dia sebut nama apa? Bismi Al-Lat. Dengan nama Tuhan Lat. Bangkai. Ataupun dia sebut nama Allah tapi berkembar dengan nama lain. Bismillah wa bismi Muhammad. Bangkai. Sebab apa? Dia syirik dah. Disamakan Allah dengan Muhammad. Bismillah wa bismi Al-Masih. Jadi bangkai. Dua bentuk dia. Yang ketiga, dia sebut nama Allah. Bismillah. Tapi niat dia sembelih untuk berhala. Bangkai. Nampak? Jadi yang halalnya apa dia? Sembelih, sebut nama Allah dan kerana Allah. Kerana Allah. Kan? Okey ke? Boleh? Ataupun yang sembelih tu dia sebut bismillah kerana Allah, tapi yang tukar sembelih tu majusi ataupun orang musyrik, orang Hindu, jadi bangkai. Tapi kalau orang Yahudi dia sembelih sebut bismillah, jadi bangkai ke boleh makan? Ayolah, Yahudi ahli kitab lah, boleh makan. Yahudi bila? Zaman Nabi ke sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Ada dalil? Yalah, dalil umum tu surah apa, ayat apa? Surah Al-Ma'idah ayat 5. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Okey. Famanit turra, maka siapa Utturra apa makna? Terpaksa ataupun dalam darurah. Maka siapa yang terpaksa. Apa maksud terpaksa ni? Tak lengkap tu. Tidak ada makanan lain. Tidak ada makanan lain. Okey, sekarang ni tak ada makanan apa kecuali ada khinzir je. Ente boleh makan. Ada bangkai khinzir. Yang lain tak ada. Ente boleh makan tak masa tu? Tak boleh. Dia darurah ni ialah bila sampai keadaan kalau kita tak makan yang haram tu mati. Tu baru boleh makan. Sekarang tak makan khinzir, mati tak? Tak mati. Sihat wal afiah. Tak haram makan. Okey? Jadi utturra ni makna dalam keadaan darurah dan tidak ada makanan yang halal, dan kalau tak makan yang haram tu dia mati. Maka Allah kata apa? Ghaira baghin. Tidak. Dia terjemah apa? Mencari. Baghin ni makna mencari. Lebih kurang samalah. Bukan dia makan benda ini yang bangkai ke khinzir ke, dia makan tu bukan kerana keinginan, bukan kerana seronok, bukan kerana mencari, tapi kerana darurah. Semua yang halal tak ada. Dia masuk hutan, makanan halal semua tak ada, yang ada khinzir je. Kalau tak makan mati, maka boleh makan. Tapi syarat makan tu, syarat tadilah pertama betul-betul darurah dan berlaku ketika itu. Kalau tak makan mati. Yang kedua, makan sekadar yang cukup. Ulama kata tiga kali suak je. Macam alas perut nak mengelakkan daripada mati je. Tak boleh dia kata sedap lah, tambah lagi. Jadi haram dah. Dia makan sikit kan, dah hilang lapar. Boleh tak ada baki tu dia bawa balik? Dia ulama kata macam ni. Kalau dia tak tahu perjalanan dia jauh ataupun dekat, sampai ke tak, dan makanan halal tak ada, dia boleh bawa
sebagai bekalan, sebagai apa dia panggil? Ikhtiyat. Bila dia rasa perjalanan masih jauh, kalau dia tak buat bekalan, makanan halal tak ada, dia boleh mati, dia boleh bawa. Kalau ada, dia kena tinggalkannya tu. Okey. Tidak. Tak melampaui batas ni. Ini Allah nak bagi tahu dia makan tu bukan sebab semata-mata dia cari, bukan sebab dia inginkan, tapi sebab terpaksa. Tanpa keinginan lah. Tanpa keinginan. Dia memang tak nak pun, tapi sebab terpaksa dia makan. Wala adin, dan tidak juga melampau. Apa makna melampau? Makan lebih daripada perlu, kan? Kalau bangkai manusia, dia masuk hutan, semua makanan halal tak ada, khinzir pun tak ada, yang ada bangkai manusia, ada tangan. Boleh makan tak? Ulama beza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Hanbali tak boleh. Sebab apa dia kata tak boleh? Sebab manusia ni adalah makhluk yang mulia. Jadi dia bukan untuk dimakan. Tapi mazhab Syafi'i boleh. Sebab apa? Ayat ni mengatakan dia dalam darurah. Kalau tak makan mati, boleh. Ustaz, sanggup nak makan? Saya tanya, sanggup tak mati? Orang kalau nak mati ni biasanya dia akan buatlah. Fala, maka tidak ada isma, dosa ke atasnya. Kenapa Allah kata tidak ada dosa? Sebab dia makan benda ni asalnya haram. Bila makan benda haram, berdosa. Tapi dalam keadaan darurah, Allah kata apa? Tak berdosa. Okey, kemudian innallah, sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun. Rahim, lagi Maha. Kenapa dua sifat ni menjadi penutup kepada ayat ni? Apa kaitan? Kenapa Allah tak kata innallaha sami'un alim, sami'un basir? Kan? Sebab dia buat benda yang dosa tu, kan? Dia haram kan? Dia makan kan? InsyaAllah ampunkan apa yang dia. Tak, Allah kata dah tak ada, bukan dosa pun. Bukan dosa, tapi sebab Allah Maha Pengampun. Dia dalam tafsir ulama mengatakan sebab orang yang makan ni, dia makan, dia rasa macam ni. Dia rasa bersalah apa dia? Betul tak aku dah cari betul-betul ni makanan halal? Takut aku tak cari habis-habisan, tiba-tiba aku terus nak makan. Takut berdosa. Allah Maha Pengampun. Ataupun dia rasa apa? Betul tak aku makan ni sekadar cukup? Takut ada terlebih. Allah Maha Pengampun. Nampak tak? Jadi dalam ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Apa yang Allah nak bagi tahu sebenarnya? Yang paling besar, luasnya rahmat Allah kepada hamba-Nya. Mula-mula Allah kata haram. Tapi bila tengok hamba-Nya, nak mati ni. Yang haram Allah kata halal. Sebab apa? Sebab rahmat Allah. Okey, timbul persoalan. Yang Allah haram ni sebab apa? Sebab apa Allah haramkan setengah makanan, bangkai ke, daging babi ke, memudaratkan? Kan? Contoh? Macam darah tadi lah. Darah. Okey. Khinzir? Cina sihat walafiat. Untuk ujian. Dia masuk akal tak? Allah kata haram, tapi benda tu tak ada. Allah kata haram daging babi. Mana daging babi? Tak ada, aku tak buat pun. Jadi sia-sialah. Jadi ada bentuk haram tu adalah sebab mudarat, ada bentuk sebagai ujian.
Okey, kalau kita kata benda ni ada mudaratkan, tapi dalam keadaan darurah, kenapa boleh makan pula? Tak ada ke benda yang boleh mudaratkan dia ketika darurah? Sebab dia makan tu hanya mencukupi je untuk dia. Yalah, tapi tadi kata ada Kalau makan selalu yang mudaratkan tak. oh, selalu pula. Dan sebenarnya Allah Maha berkuasa. Allah nak jadikan benda tu haram dan mudarat, dan bila Allah kata halal, Allah hilangkan benda yang memudaratkan. Allah Maha berkuasa. Kan dia kan Tuhan. Okey. Boleh? Dan ayat ni juga Allah nak begitu apa? Sebelum ni Allah kata apa? Makalah apa saja yang baik. Tiba-tiba Allah kata innama. Allah guna innama tu sebenar maksudnya Allah nak beritahu yang haram tu terlalu sedikit sahaja. Bahkan sentiasanya yang halal tu jauh lebih banyak daripada yang haram. Kenapa? Sebab Allah nak memudahkan kita. Kalau Allah banyakkan yang haram daripada yang halal, kita jadi susah. Kan? Jadi tidak ada sebab kita nak makan benda yang haram dalam keadaan benda yang halal banyak sangat. Kan? Sebab itulah bila Allah suruh Nabi Adam masuk syurga kan, Allah kata apa? Makan apa saja. Cuma yang haram berapa? Satu. Tapi perangai manusia, walaupun yang haram tu satu, yang tu dia nak pegangan. Betul tak? Betul. Bini dah ada satu tapi cari lagi pelacur kan? Itu perangai manusia. Rancangan TV banyak rancangan yang halalkan. Forum Perdana, Tazkirah, Malam Jumaat. Tapi dia tengok juga Korea kan? Nafsu kan? Nafsu. Okey. Kemudian inna, sesungguhnya allazid, orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Apa yang Allah telah turunkan. Apa dia? Minal kitab, dari kitab. Kitab apa ni? Dia dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam ni ada dua, satu lil jins. Satu lagi lil ahdi. Kalau lil jins maksud dia ialah semua jenis kitab. Jadi siapa yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada semua kitab-kitab Allah, Taurat, Injil, Quran. Okey, ini kalau makna alif lam tu lil jins. Tapi kalau alif lam makna dia lil ahdi, makna kitab tertentu. Bila sebut kitab tertentu, biasanya kitab apa yang biasa orang sembunyikan? Fakta. Tak, yang Allah selalu sebut dalam Quran, Taurat. Siapa yang menyembunyikan? Yahudi. Jadi kalau alif lam ni lil ahdi, makna orang yang menyembunyikan ni orang Yahudi, dan kitab di sini ialah Taurat. Tapi kalau alif lam makna lil jins, yang menyembunyikan umum, orang kafir, musyrikin, Yahudi, Nasara, termasuklah umat Nabi Muhammad. Dan kitab ni pun umum. Okey. Jadi Allah nak mencela siapa ni? Yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan daripada kitab. Sebenarnya kita dah belajar ayat yang maksud dia lebih kurang kan sebelum ni. Ingat tak? Ayat 159. Apa beza ayat ni? Ada beza dia. Iaitu wayashtaruna, dan mereka membeli betul kan? Membeli dengannya samanan qalila, harga qalila,
Harga qalilah makna harga yang murah. Okey, apa akibatnya orang yang sembunyi ni? Ulaika, mereka itulah, ma yakuluna, tidak, mereka makan fi butunihim, dalam butun, perut-perut. Kalau satu batnun, perut-perut, tidaklah mereka makan dalam perut-perut mereka illa, kecuali api. Satu balasan dia, mereka makan apa ni? Api. Sebenarnya dia sembunyikan ilmu, tapi ada tambahan beza dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni Allah kata siapa sembunyikan ilmu, Allah laknat, dan semua pelaknat melaknat dia. Okey? Yang ni siapa sembunyikan ilmu, ada tambahan. Dia sembunyikan ilmu dan dia jual ayat Al-Quran untuk mendapat dunia yang ada tambahan, jual ataupun membeli dunia dengan menyembunyikan Al-Quran ataupun ilmu. Maka balasannya bertambah. Contoh apa dia ni? Contoh. Cuba bagi satu. Dah banyak sangat. Tapi kalau ayat Quran, orang Yahudi boleh ubah kitab Taurat kan? Sama ada dia tak cerita yang sebenar ataupun dia padam, dia ubah kan? Itu Yahudi, tapi Quran boleh tak ubah. Kalau ubah je orang dapat kesan kan? Jadi apa bentuk yang berlaku dalam konteks Al-Quran? Antaranya ialah dia tak cerita ayat yang kena kepala dia, ataupun dia tak cerita ayat yang kena pada bos dia. Sebab apa? Samanan qalilah. Ayat yang berkenaan dengan pemimpin, dia tak cakap. Kenapa? Samanan qalilah. Kalau aku cakap ni kena pecat kan? Kalau aku cakap tak boleh naik pangkat. Dah lah PKP susah nak dapat kerja. Kena pecat pula. Nanya. Kan? Ataupun satu lagi tafsiran, dia mensyaratkan, aku akan cerita ilmu ni kalau kamu bayar. Termasuk. Kalau tak bayar, no, tak ada ilmu. Termasuk menyembunyikan. Sebab apa dia sembunyikan? Kerana nak bayar, boleh. Kenapa tak buat kelas? Pelajar tak bayar yuran, contoh. Kenapa Allah sebut samanan qalilah? Ini Allah sengaja sebut. Dia sebenar itu maksud samanan qalilah apa dia? Maksud sebenar. Apa dia? Dunia lah. Sebenar samanan qalilah ialah dunia lah. Harta, pangkat, rumah, kereta kan. Tapi kenapa Allah tak sebut dunia? Allah tak sebut harta. Allah sebut samanan qalilah. Apa yang Allah nak bagi kita sebenar? Sebenar Allah kata, kalau kamu dibayar 10 juta pun, dia adalah qalil. Kenapa? Sebab kamu dapat, katalah, kamu dapat, dengan sebab kamu tak cerita kebenaran, kamu dibayar 10 juta. Maka 10 juta itu sedikit sekali. Sebab apa? Sebab 10 juta membawa kamu kepada neraka. Ada nilai tak? Dapat 10 bilion untuk masuk neraka. Ada nilai 10 bilion? Tak ada nilai. 2.5 bilion pun tak ada nilai. Tak ada nilai. Jadi tengok tadabbur. Siapa yang dok berebut nak dapat dunia pangkat tu, dengarlah Allah cakap. Dunia tu hanyalah sedikit je. Apatah lagi, lepas tu Allah kata apa? Mereka ni sebenarnya tidak makan, tidak masukkan dalam perut mereka kecuali api. Apa maksud dia? Bila dia tak cerita kebenaran, dia naik pangkat, dapat gaji kan?
Gaji yang dia makan tu api ke makanan? Tapi kenapa Allah kata api? Ada setengah ulama mentafsirkan apa saja yang dia makan hasil tak cerita kebenaran, di akhirat besok akan bertukar menjadi api. Kalau gaji dia 10,000, sebab dia tak cerita kebenaran, 10,000 bertukar setiap bulan menjadi api. Jadi Allah nak supaya kita takut, aku makan duit ni, duit ni sebenarnya api ni. Di akhirat akan bertukar jadi api. Lagi banyak aku dapat duit, lagi besar pangkat, lagi banyak api aku akan makan. Boleh? Takutlah. Jangan cinta ke dunia sampai jadi mangsa api neraka. Satu hukuman dia. Yang kedua, wala yukallimuhumullah. Dan Allah tidak bercakap. Allah bercakap ke tak? Allah bercakap tak? Ada dalil. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Yang ni dalil. Allah tidak bercakap dengan siapa ni? Yang sembunyikan ayat. Kalau dia tak sembunyikan ayat, dia sebarkan ilmu. Allah bercakap tak? Bercakaplah. Tapi Allah bercakap dengan bahasa apa? Dengan suara apa? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak mungkin sama dengan makhluknya. Tapi bila Allah kata dia bercakap, kita kena cakap apa yang Allah cakap. Allah bercakap, bercakaplah. Tapi bercakap macam mana? Wallahu a'lam. Jangan kita tukar. Tak boleh ni. Allah kata dia bercakap. Mana boleh? Kalau Allah bercakap, dia sama dengan manusia. Tengok sekarang kamu bersangka buruk pada Allah. Dan kamu mendakwa kamu lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri. Boleh faham? Allah tidak bercakap dengan mereka. Bila ni? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Okey. Allah tak bercakap ni adalah bentuk azab. Di mana azabnya kalau setakat Allah tak bercakap je? Macam mana? Dan macam mana Allah tak bercakap tu adalah bentuk azab. Kita kalau datang rumah saya kan, duduk dalam rumah saya tengok tetamu tu, saya diam je. Tetamu tanya pun saya tak cakap je. Apa rasa tetamu tu? Saya dah hidang makanan sedap ni, KFC, tapi saya tak bercakap. Rasa apa? Apa masalah kita? Jadi tak bercakap tu adalah satu azab bagi ahli neraka. Azab dari segi mental. Satu. Yang kedua, adakah Allah tak bercakap langsung dengan orang yang sembunyikan kebenaran, ataupun Allah tak bercakap benda yang baik saja? Ada satu ayat Allah kata kepada ahli neraka, ikhsa'u wa la tukallimun. Diam. Mana Allah bercakap. Tapi Allah bercakap dalam bentuk marah. Itu Allah bercakap. Yang Allah kata tak bercakap ni dalam bentuk cakap yang redha. Macam Allah bercakap dengan orang beriman kan. Okey, Allah tidak bercakap kepada mereka pada hari kiamat. Dua. Yang ketiga, wala yuzakkihim, dan Allah tidak, apa makna yuzakkihim? Apa maksud ni? Allah tak ampunkan dosa, Allah tak puji mereka. Di akhirat besok Allah puji orang beriman. Tapi orang macam ni Allah tak puji. Itu maksud Allah, la yuzakkihim, tidak mensucikan mereka. Berapa dah? Mensucikan mereka. Dan yang keempat, walahum, dan bagi mereka azab yang pedih. Nampak kan? Kalau ayat 159 sembunyi kebenaran juga, tapi Allah begitu balasannya satu kan, iaitu laknat. Yang ni ada berapa? 4. Kenapa? Ada satu tambahan.
Dia sembunyikan kebenaran ada tujuan untuk dapat habuan dunia. Jadi takut bila saya baca tafsir Syekh Shalih Utsaimin. Saya lupa, dia kata termasuklah orang yang tak nak cerita ilmu kebenaran kalau tak dibayar. Termasuk sembunyi tu. Mana dia, kenapa dia tak cerita ni? Belum dibayar. Bahaya tak? Ramai tak macam tu? Goreng dalil untuk mencari pembenaran, Ustaz. Ha? Dia goreng dalil nak cari pembenaran. Contoh Sama lah tu. Itu menyalahgunakan ayat Quran. Dia panggil yuharrifuna, menukar maksud ayat Al-Quran. Sama lah tu. Sebab tujuan dia ke sini juga kan, untuk dapat nama, untuk dapat kedudukan. Iyalah sama. Okey ke? Cukup. Ada soalan? Ustaz, adakah ilmu itu hanya ilmu agama atau termasuk ilmu yang lain? Tak, ayat ni jelas. Ayat ni dengan ayat 159 jelas. Allah kata menyembunyikan ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Makna ilmu agama lah. Dan ilmu tu daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia nak sembunyikan ilmu tentang cara buat rumah, cara buat kuih, dia tak termasuk dilaknat, diazab di neraka, tak. Cuma masuk bab lain lah, kedekut. Haji Bakhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sekarang ni kita tak tahu. Apa? Sekarang ni kita Taurat telah pun diubah. Jadi pembelian ahli kitab sekarang kan dia berpegang kepada kitab Taurat yang sudah diubah. Keharusan tu sampai bila-bila, Ustaz? Ya. Pembelian tu. Ya, surah Al-Ma'idah ayat 5. Surah Al-Ma'idah ayat 5, Allah mengatakan halal makanan ataupun sembelihan ahli kitab. Bila ayat itu turun? Ayat itu turun setelah orang Yahudi mengubah kitab mereka. Dan setelah turun ayat, Allah mengatakan telah kafirlah mereka yang mengatakan Tuhan itu adalah 3. Jadi semua dah mereka ubah dan Allah pun kata mereka telah kafir. Lepas tu turun ayat halal sembelihan mereka. Jadi kata ulama, yang halal sembelihan ahli kitab itulah sepanjang zaman. Wallahu a'lam. Siapa yang mengatakan halal sembelihan ahli kitab hanya zaman Nabi, dia telah menafikan maksud ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Afwan. Wa anti fajazakillahu khairan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi mengenai sembelihan orang ahli kitab. Ya. Ini terpakai juga dengan itu ke? Apa orang Islam orang ini ahli kitab? Hah? Berkahwin dengan ahli kitab. Oh, kahwin. Ya, sama.
Surah Al-Ma'idah ayat 5 tu, dia sebut dua sekaligus. Halal makan sembelihan ahli kitab dan halal orang lelaki Muslim kahwin dengan wanita ahli kitab yang baik. Semua disebut dalam satu ayat, surah Al-Ma'idah ayat 5. Okey, Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Binatang buruan yang ditembak halal dimakan. Ada pendapat mengatakan binatang buruan kalau ditembak, sebelum tembak dia baca bismillah maka halal. Tengok sebenarnya apa pengajaran di situ. Kenapa binatang tu mati dan tak disembelih dan digigit oleh anjing, tapi Allah kata halal makan. Kenapa? Di situlah rahmat Allah. Binatang beruang ni kalau nak betul-betul dapat tangkap, agak-agak bila dapat tangkap? Kalau tak guna anjing lah, binatang yang jenis liar kan, beruang, dan kita tak guna anjing ataupun tak guna buruh helang, agak-agak bila kita boleh makan binatang beruang yang halal tu? Agak-agak bila? Kita mati dululah. Tapi Allah nak juga kita dapat makan, maka Allah bagi cara, iaitu boleh berburu walaupun dengan anjing. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada soalan lain? Mohon Ustaz komentar penyembelihan korban. Terkadang ada ke lembu yang ada masalah menyebabkan bertukar jadi bangkai. Setahu saya lah, memang tak ada lah. Macam mana boleh orang korban yang dibuat oleh orang Islam, yang tukar sembelih pun orang Islam, yang berkorban pun orang Islam, macam mana boleh jadi bangkai? Setahu saya tak ada dan tak berlaku. Wallahu a'lam. Tapi syarat dia sembelih putus urat halqum. Kalau dah putus, sahlah sembelih itu. Okey, siapa? Zafira. Tapi ahli kitab zaman ni, macam mana kita nak tahu dia baca bismillah ke tak, ya Ustaz? Okey. Ada satu hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini sembelihan ahli kitab, boleh tak kita makan?" Dan kata Aisyah, kita tak tahu pun mereka baca bismillah ataupun tak. Dengar jawapan Nabi. Nabi kata, "Kamu tak tahu mereka baca bismillah ataupun tak. Kamu baca bismillah dan makan." Boleh faham tak? Maknanya, secara umum ahli kitab ni, kalau dia berpegang pada kitab dia, dia baca bismillah. Kalau kita tak tahu hukum dia, dia baca. Dalilnya hadis Aisyah tadi kan. Kalau kita nampak betul-betul dia tak baca bismillah, hukumnya haram. Dan sebenarnya hukum tak tahu ni, orang Islam sembelih pun kita tak tahu dia baca bismillah. Saya nak tanya makcik-makcik, kakak-kakak yang beli ayam kat pasar ni, pasti tak orang sembelih baca bismillah? Pasti tak? Tak pasti kan? Samalah. Sama. Jadi secara umumnya orang Islam ataupun ahli kitab dia baca bismillah. Kalau tak tahu, buat macam orang tak tahu. Jangan tak tahu tapi belagak macam tahu. Yang penting kita baca bismillah. Wallahu alam. Apa beza maksurat dan zikir pagi? Kita dah jawab ni. Maksurat ada hadis-hadis yang dhaif yang banyak lah. Zikir pagi petang boleh kata semuanya sah, itu je. Maka utamakan baca buku zikir pagi petang daripada buku zikir pagi petang. Maksurat secara umum tak salah lah. Cuma ada banyak juga hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selawat tafridiyah, selawat fatih, selawat syifa. Okey, soalan tu dah ditanya, dah dijawab. Selawat tafrijiyah, selawat syifa, saya dah jawab. Dan kalau saya jawab jadi isu pula. Kita tak nak gaduh-gaduh. Saya Ustaz, macam mana perkahwinan antara Muslim dengan Kristian di negara jiran? Adakah mereka itu Alkitab? Kawin campur. Tak, negara jiran tu maksud Indonesia lah.
Dia sebenarnya yang Indonesia tu dia bukan ikut ajaran Islam. Indonesia tu dia lebih ikut Pancasila. Sebab itulah dia kahwin Islam dengan Kristian duduk satu rumah. Yang Islam pun tak Islam, yang Kristian pun tak Kristian. Dan saya dah sebut tadi, Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, bila orang lelaki Islam boleh kahwin dengan wanita ahli kitab, bila tu? Satu, orang tu betul-betul Islam lah. Dia jaga solat apa, kuat agama. Yang kedua, wanita ahli kitab tu mesti wanita yang baik, bukan sembarangan. Kenapa kena pilih wanita ahli kitab yang baik? Supaya mudah untuk dididik dan diajak kepada Islam. Tapi kalau kahwin ahli kitab yang memang jahil agama, yang buat maksiat, yang lelaki pula Islam pun tak salat, itu bukan ajaran Islam, itu lebih kepada Pancasila. Wallahu a'lam. Ustaz dapat menghafaz ayat Al-Quran dan hadis dengan baik. Apa rahsia? Ada tips? Dan saya belum dapat menghafal dengan baik, jadi saya tidak ada rahsia. Belum dapat menghafal dengan baik. Banyak lagi ayat Quran, hadis yang saya tak hafal. Kalau kita travel ke negara ahli kitab macam Amerika dan Eropah, kita tak pasti daging dan ayam kat kedai restoran disembelih atau tak. Bolehkah kita baca bismillah dan makan, atau kena pastikan dulu dia orang sembelih, bukan tembak pukul? Tak, dia kalau kita pergi negara Europe dan kita tak pasti ayam ke daging ke dia smell oleh siapa, tak boleh makan. Kita kena pasti yang sembilan tu betul-betul ahli kitab. Yang baca bismillah tak penting. Yang penting yang tukar sembilan tu ahli kitab. Kena pastikan. Kalau tak pasti tak boleh makan, carilah. Makanlah sayur-sayur yang tak perlu disembelih tu. Ustaz, milah dimasukkan agama. Adakah jin juga dimasukkan agama? Ya, milah juga adalah termasuk makna agama. Milah ni makna condong. Jadi sesiapa condong pada sesuatu pegangan kepada akidah, dia panggil agama. Millata Ibrahim. Kadang-kadang dia guna milah, kadang-kadang guna din. Din maksud dia ialah amalan. Jadi bila siapa condong pada sesuatu, dia akan beramal. Jadi milah membawa kepada din. Maknanya lebih kurang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa ni ayat 172 itu kan ada dua fi'il amar di situ, kulu, lepas tu washkuru. Ya. Dua fi'il amar, tapi kita dah tahu dan apa ni kulu tu hukum dia adalah apa ni mubah. Sehinggalah kalau kita tak makan maka wajib. Tapi washkuru tu is wajib. Ya. Jadi dua-dua fi'il amal, tapi dia punya hukum tu ada level berbeza. Macam mana nak istilah hukum daripada ayat-ayat Quran ni berdasarkan tafsir ke berdasarkan apa yang ulama dah syarahkan? Tak, dia tafsir ni tak boleh kita faham sendiri. Kita wajib faham berdasarkan tafsir-tafsir oleh ulama yang muktabar. Seperti ulama tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi dan sebagainya. Contoh dalam ayat 172 tu, wakulu dengan washkuru, dua-dua fi'il amar dan dua-dua sebenarnya wajib. Kulu wajib. Wajib apa? Tayyibat, makan yang baik. Makna wajib makan yang baik. Washkuru wajib apa? Wajib taat. Dan satu lagi ulama kata, kadang-kadang wajib makan bila? Bila kalau tak makan mati. Ketika itu makan tu adalah wajib. Wallahu alam. Jadi huraiannya yang mana fi'il amar yang betul-betul menunjukkan wajib, ada juga fi'il amar menunjukkan sunat. Huraiannya kita kena rujuk kepada tafsir-tafsir daripada ulama yang muktabar. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wa anti fajazakillahu khair. Yang paling bagus untuk berkorban pada yang mampu, lembu atau kambing? Korban pendapat yang itu ada pendapat yang korban yang terbaik ialah unta. Tapi tempat kita tak ada kan. Dan ada ulama mengatakan korban yang terbaik selepas unta ialah kambing. Kambing.
Sebab kambing tu daging dia ya satu korban satu ekor. Dan yang kambing pula yang terbaik ialah yang paling besar, yang paling banyak dagingnya dan yang paling mahal. Dia orang kita bila korban dia cari yang paling murah. Salah konsep tu. Dia bila kita korban, kita kena korban yang paling mahal lah. Supaya apa? Supaya dapat pahala yang paling banyak. Kan? Pahala yang terbaik. Itulah tujuan korban. Tapi bila kita korban, pilih yang paling murah. Makna kita tak faham konsep korban yang sebenar. Wallahu'alam. Soalan Ustaz, ada kemusykilan kenapa ya telur penyu boleh dimakan sedangkan dagingnya haram dimakan? Itu wallahu'alam. Saya tak tahu jawapan. Telur penyu halal. Penyu haram. Tapi ada pendapat mengatakan penyu pun halal. Ada pendapat mengatakan halal. Jadi saya tak tahu jawapannya. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya saya tengok soalan. Boleh Ustaz, bolehkah kita cucuk vaksin yang bahan dia kita tahu ada benda haram atas dasar darurat? Macam Ustaz cakap, boleh makan babi jika kita tahu kita akan mati kalau tak jamak babi tadi. Boleh tanya pendapat Ustaz? Tak, sekarang vaksin kita kata ada daripada sumber yang haram. Kita ada bukti tak? Kalau kita cakap tanpa bukti, dosa pula. Allah kata wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu cakap, jangan kamu buat benda yang kamu tidak ada ilmu. Ada bukti tak? Kalau tak ada, lebih baik kita jangan cakap. Serah diri je. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pemakaian isteri-isteri Rasulullah? Adakah dinyatakan di mana-mana? Apa dia? Pemakaian isteri-isteri Rasulullah. Bagaimana mereka berpakaian? Dia ada disebut dalam hadis, isteri-isteri Rasulullah ni menutup aurat dan berhijab, pakai niqab, tutup muka. Banyak disebut dalam hadis. Jadi Google je, ada lah tu. Jumpa. Assalamualaikum. Wahai Ustazi, ayat 174 dan 173 ada kaitan ke? 173 dan 174. Dia sebenar, ada juga pelajar yang bertanya sebelum ni kan. Ayat sebelum ni Allah kata jangan mengambil selain pada Allah sebagai andadan. Kan? Kemudian Allah kata jangan ikut nenek moyang kamu. Tiba-tiba Allah kata makanlah benda yang halal. Jadi apa kaitan sembah selain pada Allah dengan makanan? Kan? Ini pun sama. Allah kata ayat 173 haram. Allah sebut makan ayat haram. Lepas tu ayat 174 Allah kata apa? Tentang sembunyikan kebenaran. Jadi apa kaitannya? Sebenarnya makanan dengan ibadat, dengan akidah sangat berkait rapat. Sangat berkait rapat. Kenapa? Ramai manusia sesat tidak sembah Allah sebab makan. Betul tak? Kenapa tak salat? Sibuk. Sibuk apa? Cari rezeki. Kenapa tak salat? Sebab macam-macam lah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia, jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Lepas tu Allah cakap apa? Lepas Allah bagi tahu tujuan Allah cipta manusia untuk beribadat, lepas tu Allah bagi tahu apa? Cuba tengok surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma uridu wa ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak mahu, Allah kata, aku cipta jin dan manusia untuk mereka sembahku, beribadat padaku. Lepas tu Allah kata apa? Aku tidak mahu daripada mereka rezeki dan aku tidak ingin pun mereka bagi makan padaku. Kenapa? Innallaha huwa razzaq. Sebab Allah lah sebenarnya pemberi rezeki. Kenapa Allah sahaja pemberi rezeki? Sebab dia Zul Quwwatil Matin.
Jadi apa kaitan? Allah kata kamu dicipta untuk beribadat. Lepas tu terus Allah sebut rezeki. Sebab ramai yang tak sembah Allah sebab rezeki. Aku tak sempat nak salat sebab cari makan kan. Aku tak sempat nak haji sebab nak pergi haji, nak puasa sebab nak tambah lagi rezeki. Jadi ramai manusia kufur dan syirik sebab cari rezeki. Tak percaya pada rezeki, dia rasa kalau aku tak bekerja tak cukup makan. Jadi sebab pemikiran itulah menyebabkan manusia syirik ataupun tidak sembah Allah. Jadi sama kaitan ini. Kadang-kadang nak jaga kedudukan. Kedudukan itu sebenarnya juga adalah rezeki. Kenapa orang Yahudi sembunyikan kebenaran dalam kitab mereka? Sebab nak jaga kedudukan. Kedudukan itu juga adalah sebenarnya rezeki. Wallahu a'lam. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok di waktu yang sama dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل